أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا. ربي يسير ولا تعسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, manjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Dengan limpah izin pada pagi ini kita bertemu dalam tazkirah sedikit kuliah subuh pada hari ini. Dan hari ini dah masuk 29 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bersamaan hari ini 15 November 2020. InsyaAllah perkongsian mengenai syafaat. Apa dia syafaat? Sebab kita mempunyai Rasul ikutan yang terbaik. Laqad ja'akum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Allah telah mengadakan seorang Rasul adalah untuk ikutan yang terbaik bagi kita. Sangat beruntung kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kurniakan seorang Rasul yang dipilih oleh Allah daripada keturunan nasab yang baik, daripada keturunan kedua ibu bapa yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini ada hak untuk memberi syafaat kepada umat-umat mereka, terutamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat lemah lembutnya, sifat timbang rasanya, sifat qanaahnya, kepribadian yang teragung. Malahan sifat baginda dipuji oleh para rasul yang terdahulu. Siapa dia Muhammad? Allah menjelaskan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Muhammad itu ialah seorang rasul setelah berlalunya beberapa rasul. Inilah baginda Nabi Muhammad. Saya nak menjelaskan tentang syafaat. Arti syafaat ialah meminta suatu kebaikan untuk orang lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah pertolongan atau permohonan nabi-nabi dan orang soleh. Orang soleh ini orang yang selalu berbuat kebajikan. Ya. Sebab itu Allah menjelaskan dalam firman-Nya, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Gembirakanlah orang-orang yang beriman dan selalu membuat kebajikan. Yakni yang diterangkan di sini, mereka memohon kepada orang-orang yang beramal soleh. Ya, tuan-tuan guru yang sentiasa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya bangun 1/3 daripada malam, ini istiqamah bagi dia orang. Sebenarnya kita hidup adalah untuk Allah. Allah jadikan kita di dunia ini dilahirkan ya dengan terima kasih kerana Allah lahirkan kita dalam agama yang benar. Jadi syafaat ini khas untuk para nabi dan rasul. Boleh membantu kepada kaumnya ataupun umatnya. Sebab itu syafaat juga, pertolongan juga, doa melalui kepada orang-orang yang wara', orang yang alim juga pun boleh, supaya kebaikan kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah memandang kepada orang yang sentiasa menghadapkan diri kepadanya.
kesengsaraan di mahsyar ketika menunggu masa perbicaraan di mahkamah Allah tidak tertanggung lagi, menyebabkan manusia ke hulu ke hilir mencari-cari orang yang dapat memberi syafaat, yakni pertolongan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya disegerakan perbicaraan amalan-amalan kita bila kita dikumpul di padang mahsyar nanti, ataupun dinamakan yaumil mahsyar. Sebab itulah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui para rasul, para nabi-nabi umat-umat terdahulu. Dan masing-masing mencari siapakah para rasul, para nabi yang boleh memberi pertolongan kepada mereka-mereka, termasuk kita nanti di padang mahsyar. Telah dikumpulkan seluruh umat, daripada umat Nabi Adam sampailah kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mencari, bertemu dengan nabi ini, masing-masing menolak. Aku tidak boleh memberi syafaat. Akhirnya dikemukakan oleh para nabi yang bernama Nabi Musa AS, kau berjumpalah Muhammad. Sedangkan umat-umat terdahulu, lebih dahulu lagi daripada kita, telah dimatikan oleh Allah Ta'ala, ya, berabad tahun duduk di dalam kubur. Bila dihidupkan balik oleh Allah Ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar yang begitu luas. Setelah dunia ini dilipat, dihancurkan oleh Allah, maka Allah bina lagi yang bernama mahsyar. Baik. Orang-orang mukmin berkumpul lalu berpakat supaya meminta syafaat pertolongan dari Nabi Adam alaihissalam, iaitu bapa kepada manusia seluruh alam ini. Tetapi beliau sendiri menyatakan pernah melakukan kesalahan. Kita ni kena ngakulah kalau kita buat salah. Sebab itu kita selalu bertaubat. Kena solat taubat, ya. Usalli sunnatul awwabi ma istigharati, usalli sunnatul taubati rak'ataini lillahi ta'ala, solat taubat. Sedangkan ini seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai hamba Allah yang mulia pun telah mengaku dirinya lakukan salah. Tetapi beliau sendiri pernah melakukan kesalahan. Oleh itu beliau menasihatkan supaya memohon syafaat itu daripada nabi-nabi lain. Jangan pada saya, kata Nabi Adam AS. Sedangkan Nabi Adam ini telah diampunkan oleh Allah SWT. Bagaimana doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa. Ya. Doa ini jangan kita tinggalkan setiap kali kita bersolat. Baik. Maka demikian, suruh dia umat yang berjumpa Nabi Adam ini, kau bertemulah, carilah nabi yang lain. Demikianlah halnya dari seorang rasul kepada seorang rasul. Masing-masing menyatakan tidak ada kesanggupan kerana mempunyai dosa dan kesalahan terhadap Allah Ta'ala pencipta alam. Hinggalah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda dengan mudahnya menerima permintaan itu, lalu memohon kehadrat Allah SWT. Dengan segera permohonannya itu dikabulkan oleh Allah. Kerana baginda ini tak pernah dendam. Jiwa baginda cukup mulia. Baginda tak pernah dengki hati. Baginda ini jujur amanah. Walaupun baginda seorang rasul yang boleh menawan seluruh negara dalam rantauan negara Arab itu, termasuklah negara Pasai, ya, Rom, negara-negara yang hebat, telah ditawan dalam taklukan Islam ketika itu. Tentunya
pendapatan negara itu besar. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejujuran qanaah baginda mentakbir bukan nak mencari harta. Baginda mentakbir negara kerana mencari maslahah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan dakwah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Islam sampai hari ini termasyhur di seluruh dunia. Sebab itulah apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pedoman untuk kita semua. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah pedoman yang perlu kita ada, mengikut ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbicaraan pun bermulalah dijalankan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan syafaat azmi, artinya syafaat yang terbesar sekali. Bahagian syafaat itu terbagi kepada 5 bahagian. Pertama, syafaat ataupun pertolongan supaya disegerakan perbicaraan dan diringankan penderitaan ketika di padang mahsyar. Pertama. Kedua, pertolongan diminta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya untuk dimasukkan orang-orang baik ke dalam syurga tanpa dikenakan hisab. Orang baik kat dunia ni sembahyang fardunya tak lalai, khusyuk, sembahyang sunat-sunat juga dibuat, masa lapang, baca Quran tak tinggal, berkebajikan dengan masyarakat, berkebajikan dengan para keluarga, jiran, tetangga, semua kita baik. Inilah nak menjadi orang yang baik dan jiwanya tenteram dan kesederhanaan dalam hidup qanaah. Ini yang kita nak. Ini nama syafaat, ya, yang ada kepada permintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang yang baik ini tak payahlah dan hisab, terus saja direct masuk ke dalam syurga. Yang ketiga, syafaat untuk menaikkan darjat di syurga. Dalam syurga itu macam-macam kedudukan. Ada yang didudukkan, ya. Itu sebabnya dalam syurga pun ada kedudukan, darjat masing-masing. Di dunia ini mencari darjat juga, kedudukan di dunia, di akhirat nanti kelebihan fadilat yang Allah bagi, keistimewaan kerana tawajuhnya, kerana ya kesungguhannya, waraknya di dalam dunia ini. Tidak ambil ketahui tentang hal orang lain. Kalau ambil ketahui pun tentang kebajikannya, jangan tentang kecacatannya. Ini syafaat ketiga. Yang keempat, syafaat untuk melepaskan orang-orang yang berdosa besar tanpa bertaubat pada masa hendak dimasukkan ke dalam syurga. Ini pertolongan baginda. Yang kelima, syafaat supaya dikeluarkan dari neraka, masuk dalam surga cepat, boleh masuk dalam surga Allah Ta'ala. Ya, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa dia? Syafaati li ahlil kabairi min ummati man kazabaha lam yanalha. Maksudnya, syafaatku juga akan kuberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku, maka siapa-siapa yang tidak mempercayainya tidak akan mendapati pemberian suratan amalan sebelum dijalankan perbicaraan. Tiap-tiap orang diberikan rekod-rekod. Kita akan nanti dibagi rekod dah, rekod khidmat. Rekod, ya, kalau dalam kerja itu betul, rekod kita, macam ada kita kerja, ya, kita menjalankan tugas kita, bukan mengada-ngada. Ini Allah yang pilih. Kita prestasi peratus kita kerja berapa, ada 60%, dia ada berapa peratus, ya tak? Ini ya, ini satu prestasi yang dipegang
rekodnya oleh ketua jabatan misalnya ataupun ketua-ketua kita. Tu dia. Ini perlu adakan prestasi. Prestasi ini penting untuk menjadi satu kemakmuran, menjadi satu wajah, ya, satu semangat. Ini tak ada. Kalau dia kejayaan dia apa yang dibuat, laporan dia macam mana, lepas tu dicatat lagi, dicek, itu prestasi. Kalau prestasi seorang imam macam mana, kehadiran dia macam mana, ya, kelembapan dia macam mana, prestasi Bilal macam mana, semua itu prestasi. Atau pentakbiran, prestasi namanya, ya. Maka kita pun di akhirat nanti Allah nilai prestasi kita, keikhlasan kita dalam ibadah, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rekod, suratan amal masing-masing. Orang-orang yang soleh atau orang yang baik, yang banyak amalan kebajikannya, diberikan suratan amalan itu melalui tangan kanan. Manakala orang-orang yang banyak amalan kejahatan ataupun suka punting dalam solat, ya, solat lewat-lewat, dekat nak waktu-waktu asar baru solat zuhur, nak sekalikan, ni, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, perbicaraan yang mula-mula sekali dijalankan ialah tentang sembahyang. Sembahyang ni kena jaga. Dan tuntutan darah. Dan tuntutan darah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu yuhasabul abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Perkara yang mula-mula sekali dikira amalan seseorang hamba itu di hari kiamat nanti ialah tentang sembahyangnya. Sembahyangnya. Sembahyang kita okey, tiap waktu kita okey, boleh solat berjamaah, ya tak? Kalau di rumah pun dalam keadaan kita keadaan lah, kalau hujan, kalau apa, atau letih lah. Jadi inilah dinilai sembahyang kita. Ataupun sembahyang kita mungkin tak usuk ke apa, dinilai sembahyang sunat kita. Ni manalah, ya, Allah akan memberi arahan kepada para malaikat, catatlah apa yang dilakukan oleh si fulan itu tentang sembahyangnya, tentang amalannya, ya tak? Tu. Para malaikat yang sentiasa taat ada perintah Allah, sentiasa menjadi escort kita. Kanan, roket, kiri, atid, itulah escort kita. Hari ini pun setengah saya bercakap pun ada escort. Jangan bimbang, kita kat dunia ni escortnya adalah malaikat, hanya tidak diperlihatkan kerana dia adalah nur cahaya, ya. Hisab dan timbangan amalan yang dimaksudkan dengan hisab itu ialah bahawa manusia akan dikira segala amalan yang mereka telah lakukan semasa hidup di dunia, sama ada baik atau jahat, itu dikira, ya. Setelah dijalankan perbicaraan, maka segala amalan itu akan dijumlahkan, kemudian akan ditimbang pula amalan di neraca keadilan Allah Ta'ala. Orang-orang yang didapati banyak amalan kebaikannya akan dipersilakan masuk ke dalam syurga dengan diiringi oleh malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan senyum aja. Ya. Manakala yang banyak amalan kejahatan akan dihalau, bukan lagi diiring, dihalau. Dihalau ke neraka oleh malaikat. Ya. Apa? Malaikat Zabaniyah dengan kawalan yang keras. Pergi, jalan. Allah Akbar. Kita kat dunia ni, ya. Itu tanda kalau kita degil, ya, kalau kita melakukan jenayah, marah, ya, menyebabkan susah aja orang penjara, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar. Apa dia? Ayat 13 hingga ayat 14. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, yakni yang taat, akan dimasukkan ke dalam syurga na'im, dan orang-orang pujar yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka jahim.
Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Qari'ah, fa amma man saqulat mawazinu wa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa-siapa yang berat timbangan amalannya, maka ia ditempatkan di dalam kehidupan yang senang lenang di dalam syurga. Dan siapa-siapa yang ringan timbangan amalannya, maka tempat kembali ialah neraka hawiyah. Di antara tujuan hisab itu, pertama, ada 3. Untuk mendedahkan keburukan orang-orang yang kurang kebaikannya semasa hidup di dunia. Bakhil, iri hati, dengki hati, tersemat kebencian, itu salah satu. Jangan. Kita manusia, Allah jadikan innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. Apa kita berbicara belah, hina menghina? Ini berlaku. Minta maaf lah. Sebab kadang-kadang kerana pahaman politik pun dah tak bertegur. Hari ini minda kita terbuka. Walaupun kita berlainan politik, tapi kita masih juga kerjasama. Kita masih juga tegur menegur, memberi salam, hormat menghormat. Inilah Islam cantiknya. Rasulullah berpolitik juga, tapi siasah. Politik Rasulullah bagaimana menegakkan agama kebenaran. Ini Rasulullah berjihad fi sabilillah. Hinggalah itu keikhlasan hati Rasulullah sampai hari ini. Agama Islam, inna dina indallahi Islam. Yang sebenarnya agama yang diterima adalah agama Islam. Ini jelas. Jadi untuk mendorong manusia mengerjakan amal-amal baik dan menjauhkan amal-amal jahat. Jadi kitalah motifnya, tujuan hisab ini untuk memberi dorongan kita. Kalau kita buat baik, ini balasannya. Kalau kita buat jahat, ini balasan. Allah akan sediakan balasan. Jangan bimbang. Buat baik di dunia walaupun tak ada balasan di akhirat. Waktu kita nazak, waktu semua boleh. Yang ketiganya, untuk menyatakan perbezaan martabat manusia. Martabat manusia. Dia tak kira martabat manusia kat dunia dia kaya ke, berpangkat tinggi ke, kedudukan ke. Kalau dia tak beramal, sama juga. Yang paling tinggi adalah Allah pencipta kita. Itu je. Jadi Allah bagi kadang kita amanah aja. Kalau kita kaya, duit banyak, kita amanah kita nak bagi kat siapa? Kita tolong fakir miskin, asnaf-asnaf yang memerlukan. Itu nama sebenarnya kegunaan untuk rumah-rumah ibadat Allah Ta'ala. Inilah banyak untuk kita nak gunakan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Sad ayat 53. Hada ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu setelah selesai hitungan amalan kamu. Jadilah ini jelas Jadi setakat inilah perkongsian kita pada pagi ini, berhubung tentang syafaat. Syafaat inilah pertolongan oleh para Nabi dan Rasul. Tetapi setelah berjumpa pada Nabi-Nabi yang dulu, termasuklah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi segala Nabi, masing-masing tidak sanggup nak memberi pertolongan kepada umat-umat, bukan umat Nabi Muhammad saja, umat terdahulu. Mereka memberi pandangan, kau bertemulah dengan Muhammad. Kerana Muhammad ini seorang Nabi akhir zaman yang tulus, yang jujur, yang lemah lembut, yang tak pemarah. Cukup pada Nabi. Allahu Rabbi. Untungnya umat Nabi Muhammad. Sebab itulah teknik cara baginda Nabi Muhammad berdakwah disambut oleh seluruh umat ketika itu. Cubalah bayangkan, daripada orang tak kenal agama Allah, orang akan tunduk dengan agama Islam. Tapi kita jadi orang yang betul-betul jujur dan amanah dalam kehidupan kita, dalam pentadbiran kita, dalam amal ibadah kita kerana Allah Ta'ala.
Inilah yang paling kita perlu. Jadi kesimpulan, Allah kurniakan seorang Rasul yang boleh memberi syafaat. Syafaat pertama iaitu untuk dicepatkan perbicaraan. Yang kedua, untuk menerima kedudukan yang layak masuk dalam syurga dan layak masuk dalam neraka. Yang ketiga, syafaat memberi bantuan. Sehingga kan baginda mengatakan, walaupun mereka yang ada mempunyai dosa besar, tetapi sebelum dia meninggal, dia sempat bertaubat memohon ampun, pun akan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita berangan-angan, aku buat jahat dulu dah, nanti aku taubat dah. Tak. Ini kebetulan. Ya, maknanya bukan niat yang begitu, tapi kita kalau boleh sentiasa membuat kebajikan. Sama ada kebajikan dengan ahli keluarga. Ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah mengatakan, berbuat baiklah kepada ahli keluarga kamu. Aku yang paling baik berbuat kebajikan untuk keluarga. Inilah contoh. Mudah-mudahan kebaikan ini untuk bermanfaat kita bersama, termasuk saya. Pagi tiap hari senyum pun dapat pahala, semua memberi salam tiap-tiap hari pun dapat pahala dan rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dan kita diterima segala amalan kita, ibadah kita kerana Allah Ta'ala. Kesudahi dengan memohon limpah rahmat dari Allah Ta'ala. Memohon ada yang kesilapan dan kesalahan, itu adalah kelemahan saya. Saya memohon ampun daripada Allah Ta'ala. Dan inilah perkongsian untuk kita bersama. Yang baik daripada Allah, mana kekurangan adalah kelemahan saya sebagai hamba Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.